Ya, Alhamdulillah udah kembali. Dia apa ya? Baik, kita kembali Menyusuri Pagi. Yang masa lagi ni saya dan juga Wali bertugas dan Alhamdulillah ya, kita hari ini akan mengikuti segmen Tazkirah di mana kita bicara mengenai dengan muhasabah dan azam langkah menuju kejayaan. Jadi kita sempat juga berbual dan juga berbicara sebentar tadi ya. Sebenarnya kita ini sudah ada ke tidak azam tahun baru untuk tahun ini ya. Kerana rata-rata apabila kita ni fikirkan kembali, memang kita ni ingin memberikan dan juga membuat yang terbaik ya di tahun baru ini. Tetapi itulah sebenarnya apa azam itu? Kita ni mesti nyatakan ia dengan jelas dan bagaimana cara untuk kita ni mencapainya ya. Tetapi alhamdulillah kita ni ada narasumber sebenarnya pagi ini berada di sebelah kiri Intan ya. Itu tetamu kita ni yang mulia Ustazah Nur Hikmah binti Haji Idris yang mana merupakan pegawai agama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Gembira dapat bersama dengan Ustazah pagi ini dalam segmen Tazkirah. Ribuan terima kasih kita ini ucapkan buat Ustazah juga kerana sudi meluangkan masanya bersama dengan kami berdua pagi ini. Begitu juga penonton-penonton kita ini di rumah ya, membawakan tajuk muhasabah dan azam langkah menuju kejayaan. Sebelum kita di dalam lagi dengan tajuk ini Ustazah, mungkin untuk awal pertemuan ini Intan ya, kita dipersilakan Ustazah terlebih dahulu untuk memberikan maksud dengan muhasabah dan juga azam ini. Silakan Ustazah. Terima kasih Puan Intan dan Tuan Wali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini tazkirah yang akan disampaikan bertajuk muhasabah dan azam langkah menuju kejayaan. Maksud muhasabah dan azam itu saya terangkan dulu apa erti muhasabahnya. Muhasabah ialah kita ni menilai diri untuk memperbaiki diri. Introspeksi diri, evaluasi. Okey. KPI diri. KPI diri. Terus. Kemudian muhasabah itu juga adalah menilai perbuatan yang lalu, kemudian memperelokkannya dan meningkatkan segala kebaikan-kebaikan itu dengan jiwa yang tulus ikhlas menurut kehendak agama dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian muhasabah ini juga ialah proses mendidik diri. Memelihara diri dari segala kejahatan atau menghalang diri dari melakukan kejahatan yang boleh menghalang kita ini untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian muhasabah itu juga adalah perhitungan terhadap diri sendiri sewaktu berada di dunia ini sebelum datangnya hari perhitungan di akhirat kelak. Sekiranya kita ni menghitung diri itu kita ni telah melakukan banyak kebaikan, artinya kita ni akan menambah lagi kebaikan-kebaikan itu, meningkatkan lagi prestasi-prestasi diri dan sebelum datangnya hari perhitungan di akhirat nanti ya. Kemudian maksud azam pula ialah kita ni mempunyai cita-cita, Impiannya, impian yang sangat kuat, benar-benar ada main-main tapi azam itu perlu diiringi dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Di dalam Islam, azam merupakan satu perkara yang sangat digalakkan. Dalam surah Ali Imran ayat 159 yang bermaksud, apabila engkau telah berazam, maka hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada mereka yang bertawakal. Bertawakal ini kita ini menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan
urusan kita ni kepada Allah, biar Allah yang mendangani kita ni, menolong kita ni. Umpamanya kita ni tu naik ke bukit ataupun ke gunung, kita ni perlu ada hati-hati, berstrategi. Dia boleh dah ada hati-hati, dah ada strategi tu. Harus dirujuh saja. Dirujuh saja. Kemudian ada tali kita, tali untuk kita ni berpegang. Artinya apabila kita ni melaksanakan sesuatu, pegang tali itu, kita ni berpegang dengan tali Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ciri-ciri orang beriman, orang yang bertawakal. Artinya di sini azam perlu kepada tawakal, memerlukan kepada usaha yang bersungguh-sungguh lah. Contohnya kita ni berazam untuk meningkatkan prestasi kerja kita ni. Macam mana caranya? Mungkin kita kan mau awal datang, ada strateginya lah. Bangun awal, contohnya bangun awal, sembahyang subuh awal, berdoa, berzikir awal. Kita ni bersyukur, kita ni dapat, kita ni sudah masih dipinjamkan nafas, masih dapat melihat, diberikan kesempatan untuk melihat, bukan mata saja boleh melihat. Kemudian kita ni meningkatkan prestasi kerja kita ni tu dengan bersungguh-sungguh lah, fokus bekerja, dia bertangguh. Okay. Kemudian juga contoh berazam memantapkan ekonomi, kita ni menabung, kan? Kurangkan online shopping. Macam mana? Kita ni mula menyimpan, mungkin kita ni kan belayar, katakan umrah, mungkinlah ada azam kita ni tu, teguhkan azam kita ni tu, simpanlah untuk sedekah. Kita ni bagi-bagi. Yelah, orang baru habis bonus kan, macam bagi-bagilah duit atau ke mana, tujuannya bersedekah ke perbelanjaan yang memerlukan. Kemudian kita ni mungkin berazam untuk menjaga diri, kesihatan kita ni. Kesihatan ya. Menjaga kesihatan, kita ni memilih pemakanan yang sihat, makanan yang halal, yang berkhasiat. Yang halal itu kenapa? Supaya kita ni tu jiwa kita itu bersih, doa kita ni dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan kita ni diterima insya-Allah. Kemudian kalau kita ni sehat, kita ni mudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni sakit kan payah, wudu payah. Kalau kita ni limpang-limpang, kita ni wajib menunaikan sembahyang ni walaupun sakit. Kita ni kalau payah berwudu, minta tolong wudukan, kan? Kita tolong wudukan lagi. Jadi kita ni perlu sihat hatilah. Betul sekali. Alhamdulillah. Luar biasa perkongsian Ustazah sebentar tadi, perkongsian berkenaan dengan muhasabah dan juga azam. Adakah Intan tahu azam tanpa usaha apa namanya? Ya, itu namanya azam tanpa usaha, angan-angan saja. Itu hanya angan-angan. Jadi itulah ya, muhasabah dan juga azam ini perlu adalah pada awal tahun ini ya. Dan seterusnya ni Ustazah ya, apa yang perlu dititik beratkan dalam kita ni bermuhasabah dan juga berazam ini? Dalam kita ni bermuhasabah dan berazam ini, kita ni hendaklah melaksanakan azam kita ni itu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya menjadi. Okay? Dan mengikut azam kita ni itu perlu mengikut aturan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang bukan azamkan yang memburuk-burukkan diri ya, bukan, mesti yang baik di pandangan Allah. Betul. Di dalam Al-Quran ada menyebutkan beberapa ayat tentang orang-orang yang berjaya ni ya. Antaranya apabila kita ni bermuhasabah tu, kita ni titik beratkan dalam surah Al-Mu'minun ada disebutkan mengenai sifat-sifat orang yang berjaya ni ya. Antaranya yang pertama, orang-orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Jadi kita ni perbaiki sembahyang kita ni latih untuk khusyuk, mulai khusyuk tahun ini supaya sembahyang kita itu ada maknanya. Kan ada dalam ayat Al-Quran menyebutkan maksudnya sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Jadi jika sekiranya sembahyang itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan khusyuk,
kita ni akan dapat menjadikan orang yang tawaduk, membunuh sikap-sikap namanya sombong diri, insya-Allah. Jadi kita ni titik beratkan sembahyangan ni dalam muhasabah kita ni. Tidak ada gunanya kita ni bermuhasabah yang lain jika sekiranya kita ni abaikan yang sembahyang yang satunya, kerana ia adalah kewajipan kita ni. Kemudian dalam ayat itu juga, dalam surah Al-Mu'minun itu juga menyebutkan orang yang berjaya ini tidak melakukan perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak melakukan perkara yang sia-sia itu contohnya tidak lama-lama melihat handphone. Masa ni lagi mungkin gadget satu jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka terbuanglah masa kita ni. Jika seorang student kan mesti fokus belajar. Dia boleh melalaikannya, boleh melalaikan, boleh menghilangkan fokus kita ni lah. Sama juga kalau ketika kita ni sedang driving, ingin menuju ke sesuatu tempat, dia boleh kita ni hilang fokus. Kan driving je, handphone je. Jadi kena berhentilah dulu. Boleh pula makan handphone, ada dilarang. Kadang kita ni merasa berbangga, Ustazah, apabila kita ni dapat multitasking. Maksudnya menjawab telefon, menjawab mesej, pada masa yang sama memandu juga. Banggalah dengan multitasking sebegini. Padahal kita ni dah sedar bahawa perbuatan kita ni itu boleh sahaja membahayakan diri kita ni. Betul. Begitu juga orang yang berada di sekeliling kita ni, Ustazah Betul. Jadi kita ni perlu memanfaatkan masa kita ni itulah, tidak boleh disia-siakan. Kemudian yang ketiga dalam ayat itu menunaikan zakat. Kita ni ceklah, kita ni muhasabah diri. Kalau ada harta kita ni itu, kita ni sedekahkan, kita ni zakatkan, keluarkan zakatnya. Ianya adalah untuk membersihkan harta kita ni juga. Kemudian yang keempat, kita ni menjaga maruah atau kehormatan. Orang-orang yang berjaya itu ia menjaga maruahnya dan kehormatannya. Minta maaf sebut kalau orang yang berzina ataupun orang yang ialah dalam gejala-gejala sosial LGBT yang itu perlu muhasabah diri. Kita ini perlu kembali ke pangkal jalan, menerima nasihat-nasihat orang yang memberi nasihat kepada kita itu. Jangan diabaikan nasihat-nasihat itu. Katanya orang itu sayang betul katanya. Apabila orang itu memberi nasihat, terima dengan hati yang terbuka. Kemudian menjaga maruah itu juga termasuklah juga tadi menjaga mata, menjaga pakaian kita ni tutup dengan sempurna, menurut syariat Islam. Kemudian yang kelima, kita ni menjaga amanah dan janji dengan baik. Amanah ni amat besar. Amanah terhadap keluarga. Adakah kita ni telah mendidik anak-anak kita ni ke arah yang betul? Adakah kita ni telah menjadikan anak-anak kita ni tu syurga kita ni? Kita ni menjadi sebagai isteri yang soleh-solehah, jadi isteri syurga kepada suami kita ni, ataupun suami adakah telah menjalankan amanah untuk menjadikan keluarganya tu keluarga yang harmoni, berjaya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir sekali, menjaga ataupun memelihara sembahyang. Last sekali sembahyang lagi. Tadi sembahyang yang khusyuk ni, menjaga ataupun memelihara sembahyang dengan baik. Tu sembahyang itu, memelihara sembahyang itu maksudnya kalau dulu sembahyang di akhir waktu saja, ini di awal waktu. Kalau dapat dilihat kalau sembahyang itu kucar-kacir, kehidupannya pun akan kucar-kacir. Gagas-gagas sembahyang, tidak ada kekhusyukan, tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Kalau sembahyangnya tenang, maka insya-Allah hatinya akan tenang dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Itulah yang dikongsikan menyentuh sebenarnya kita ni berdua ni Intan apa yang perlu dititik beratkan sebenarnya dalam kita ni bermuhasabah diri dan juga berazam ini Jadi ingin kita ditanyakan juga ni kepada Ustazah apa sebenarnya ni tujuan kita ni bermuhasabah ini kalau dari sudut pandang Islam ni, dan kenapa ia perlu dapat juga berazam tanpa bermuhasabah. Sebagai contoh tetapkan saja goals untuk tahun ini apa yang ingin dicapai tanpa perlu bermuhasabah.
Kenapa perlu ada muhasabah ini dalam perspektif Islam? Alhamdulillah, tujuan kita ni bermuhasabah tu adalah sebenarnya kita ni melihat tadi kepada makna muhasabah itu sendiri adalah untuk memperbaiki diri dalam menjalani di dunia dan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Okey. Kita ni perlu tahu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia bukanlah kekayaan, bukanlah pangkat, bukanlah harta, bukannya kepintaran. Tetapi anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia ialah apabila kita ni mampu menjadi orang yang baik. Kita ni muhasabah dirilah. Adakah kita ni telah menjadi hamba Allah yang baik, yang taat? Jadi maksudnya orang kaya yang baik, orang kaya yang taat, orang kaya yang rajin menderma, rajin bersedekah, berwakaf, membantu orang lain. Okay, pangkat, ia mempunyai pangkat. Apabila ia mempunyai pangkat, kuasa, ia tidak menzalimi orang lain. Ia menjalaninya dengan adil dan saksama. Apabila dan juga kalau kepintaran itu juga digunakannya untuk kebaikan, memanfaatkan kepintarannya tu dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Okay, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita ni bermuhasabah tu sebagai bekalan kita ni sesudah kita ni tidak ada lagi di dunia ni lah, artinya sesudah alam kematian kita ni tak. Hadis Rasulullah SAW, orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan dia suka beramal untuk bekalan sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah, yakni tidak cerdik itu ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan daripada Allah itu, ia yang berusaha, yang mau beramal soleh. Itulah orang yang suka bermuhasabah ini, artinya ia suka berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cita-citanya ta, dangan-dangan mat jenen lah. Artinya ia terus berusaha memperbanyakkan amalannya dan tidak menuruti hawa nafsunya tu, artinya ia tidak berbuat jahat. Kalau mengikuti hawa nafsu, artinya ia selalu menyakiti hati orang lain tanpa memikirkan hati orang lain lah. Berbuat jahat itu tidak memikirkan hati orang lain. Kemudian saya bawakan satu kisah mengenai orang soleh. 3 orang soleh ni. Orang soleh yang pertama ni mengatakan, katanya, akunya kalau datang bulan baru, aku menyangka bulan ini tah bulan yang terakhir. Macam ini bulan Januari kan, bulan terakhir bagikunya. Artinya bulan Februari ia yang lagi ada meninggal lah. Artinya bulan Januari ini aku benar-benar tanya mempersiapkan diriku untuk bekalan di alam barzah tu. Kemudian berkata orang kedua, batah tunya sebulan atau kalau akunya setiap hari Jumaat, Jumaat ini adalah merupakan Jumaat yang terakhir bagiku. Jadinya Jumaat depan aku mungkin barangkali tidak lagi ada. Artinya aku membuat persiapan untuk seminggu ini. Dan berkata orang yang ketiga, katanya, atau batah tunya seminggu atunya. Kalau akunya setiap hembusan nafas katunya, sekali nafas katunya, itulah aku bersedia untuk dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya yang dah yakin yang dah selepas nafasnya yang kedua tunya, ia merasakan ia akan ditarik nyawanya. Macam tu. Ketiga, kenapa kita ni perlu bermuhasabah ni? Kita ni mengingat akan adanya perhitungan di akhirat nanti. Kita ni menghitung diri di dunia, kita ni terkenang untuk kita ni itu akan dihisab nanti di akhirat. Seperti mana hadis Rasulullah SAW
yang bermaksudnya mafhumnya macam mana, di akhirat nanti tidak akan bergerak kaki kita ni kecuali apabila telah ditanya 4 soalan. Apa soalan itu? Yang pertama, umur kita ni dengan apa ia dihabiskan, berapa kita ni. Umur kita ni, let's say umur kita ni 60 tahun, berapa saja kita ni 60 tahun itu. Yang kedua, akan ditanya mengenai harta kita ni. Dari mana kita ni beroleh dan ke mana kita ni membelanjakan harta kita ni. Walaupun 1 sen akan diperhitungkan di akhirat nanti. Jadi janganlah boros-boros. Boros satu kawan syaitan. Kemudian yang ketiga, ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu, diapakan ilmu itu, adakah sudah diamalkan, disebarkan. Dan yang keempat, tubuh badan kita ni gunakan untuk apa? Mata kita ni, tangan kita ni, kaki kita ni menuju ke mana? Kita ni mendengar apa? Itulah akan dipersoalkan di akhirat nanti. Ya, alhamdulillah Ustazah ya. Itulah apa tujuan sebenarnya kita ni bermuhasabah di dalam perspektif Islam ini ya. Ada satu lagi pertanyaan ni Ustazah ya yang ingin kita ni tanyakanlah ya. Sebagai contoh, azamnya tahun ini adalah untuk memperbaiki sembahyangnya. Kalau sebelum ini mungkin di akhir waktu, tetapi tahun ini ingin melaksanakannya di awal waktu ya. Sebagai contohlah azam yang baik ya, membuat perubahan ke arah yang lebih baik ini. Jadi mungkin kalau dapat kita digambarkan sebulan 2 ni semangatnya berkobar-kobar ni untuk melaksanakannya di awal waktu. Setelah itu mungkin berbalik semula tabiat lamanya tu melaksanakannya di akhir waktu ataupun mungkin kurang konsisten. Macam mana persoalannya ni, macam mana caranya untuk kita ni tu kekal istiqamah dengan azam yang telah pun kita ni tetapkan untuk tahun ini. Terima kasih. Mungkin ada tips boleh dikongsikan. Tips-tipsnya insya-Allah. Sudah saya katakan tadi, kita ni yang pertama ikhlas kerana Allah. Ya. Kemudian kita ni fokus dengan, ya mesti ditulis betul. Aku tahun ini kan sembahyang di awal waktu. Fokuslah. Asal terlihat saja ingat balik. Oh ya, tahun ini kan sembahyang di awal waktu. Tulis ada whiteboard mana-mana saja supaya kita ni ingat kan. Kemudian kita ni berdoa, meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Tolong saya untuk sembahyang di awal waktu. Bagi saya rezeki untuk sembahyang di awal waktu. Kemudian kita ni cari circle ataupun lingkungan kawan-kawan yang selalu mengerjakan sembahyang berjemaah, sembahyang awal waktu ni semestinya di masjid lah ataupun di surau-surau, walaupun di office boleh kita ni membuat sembahyang berjemaah ya. Jadi kalau kita ni kan sembahyang di awal waktu ni ialah memanglah dengan kesibukan. Jadi kalau sibuk, kita ni dah mengapalah melewatkan sedikit sembahyang itu, tapi ada azam kan tu, azam karang ku sembahyang. Jangan berputus asa lah. Jika sekiranya kita ni gagal untuk sembahyang di awal waktu, jangan berputus asa. Teruskan lagi. Mungkin tahun depan lagi. Dan kita ni perlu muhasabah lagi, bersihkan diri dengan istighfar, membanyakkan salawat. Kan saya tadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kita ni selalu akhirat tujuan. Mungkin ada sesuatu. Dan juga kita ni perbanyakkan membaca Al-Quran untuk membersihkan jiwa kita ni. Kita ni membaca Al-Quran sebelum sembahyang itu, kita ni sampatkan diri membaca Al-Quran 50 ayat membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi, apabila hati kita itu sudah bersih, akan ada bonus. Apa bonusnya ni? Orang yang rajin sembayangannya, sembayang di awal waktu, ada bonus. Bonusnya apa nah?
sembahyang di tengah malam. Allah bagi rezeki sembahyang tahajud. Bangun sembahyang tahajud. Subhanallah. Ini ada semua dapatnya. Ini semua yang dapat terbangun tengah malam. Hanya orang-orang yang terpilih sahaja yang dapat terbangun mendirikan sembahyang tahajud ini. Okay. Jadi orang-orang yang ingin berjaya ni, kita ni jika orang yang berjaya ni, yang ingin berjaya ni, dia perlu ada 5 values inilah tadi ya, dalam apa jua bidang yang dibuatnya, berbisnes kah, dalam pendidikan kah, dalam pekerjaannya kah. Ya ada 5 values ya. Yang pertama perlu ada visi. Visi. Di mana-mana pun ada visi. Kemudian yang kedua mesti ada perancangan. Perancangan yang teliti ya Ustaz saya. Ya betul. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu baru saja kita ikuti bersama segmen tazkirah iaitu muhasabah dan azam langkah menuju kejayaan. Jadi rasa kita ni baikkan muhasabah diri ya agar hidup kita ni semakin diberkati ya dan juga diberkahi. Pun terima kasih ya kita ucapkan kepada Ustazah Nur Hikmah binti Haji Idris, iaitu pegawai UKAMA yang baru saja ni kita dengarkan tazkirah daripada Ustazah. Pun terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.